Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi kita pada minggu ini. Okey, kita sambung daripada yang minggu lepas. Okey, ingat lagi yang minggu lepas, angka bererti. Okey, macam mana kita nak tahu angka bererti, kita dah belajar, kita dah pun buat latihan kan. Contoh tengok praktis 1 yang kita buat itu kan. Itu kita dah buat kan. Semua boleh faham kan, yang praktis 1, angka bererti. Okey, kita terus kepada tajuk subtopik seterusnya, iaitu pembundaran kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Macam mana kita nak membundarkan sesuatu nombor bulat, nombor perpuluhan kepada angka bererti yang diminta. Kan? Contoh dia ada 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Okey, dan ini pun sebenarnya saya rasa kamu dah belajar pada tingkatan 1 dan mungkin sebelum tu pun kamu dah belajar. Okey, dia hampir sama dengan macam mana kita nak bundarkan kepada puluh, ratus, ribu kan. Kita dah kan. So ini basic, senang je ni. Okey, apa kita tengok terus muka surat seterusnya. Okey, ni kamu boleh dapatkan dekat buku teks kamu. Okay, saya dah sediakan dekat link bawah ni dia punya buku teks digital lah, kalau kamu belum dapat lagi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Bundarkan setiap nombor berikut kepada 2 angka bererti. Kita tengok soalan yang pertama, 51398. Okey, bundarkan kepada 2 angka bererti. So, angka bererti yang pertama 5 dan angka bererti kedua ialah 1. Kan? Ingat ni angka bererti adalah nombor bukan sifar. Ingat kalau nombor bukan sifar tu insya-Allah itu adalah angka bererti. Okey, so 5 dan 1. Okey, so yang belakang tu macam mana yang belakang tu nak buat? Okey, tengok dia punya keyword dia adalah yang sebab dia 2 angka bererti. So dia tengok angka yang ke-2. Tak nampak. So kita tengok angka yang ke-2, 1. Selepas 1 ni ada 3. Sebabkan 3 ni kurang daripada 5, jadi 1 tu takkan berubah. Jadi yang tinggal adalah 51000 kan. 398 tu kita jadikan sebagai kosong. Okey, boleh kan? Okey, tengok pula soalan yang kedua. 3679, 2 angka bererti. Okey, sama juga. Kita tengok 2 angka bererti. Angka bererti yang pertama adalah 3, angka bererti kedua adalah 6. Tetapi so kita tengok yang nombor 6. Okey, kita tengok juga yang tepi dia tu, yang belakang ni. Kan 3, 6, 7. Ada 7. Dia 7 tu lebih dari 5. So automatik yang 6 ni akan jadi 7. Kan? So jawab yang dan belakang tu akan jadi kosong. So dia akan jadi 3700. Okay, boleh ya? Okey, kita tengok seterusnya nombor 3. Okey, ini lebih kurang sama je tadi lah. Kan, kalau tengok ada. So, dia punya ni angka bererti, 2 angka bererti 8 dan 9. Tengok yang nombor 2, 9. Tetapi tengok yang sebelah ni ada 5. Macam mana pula? Saya kata lebih dari 5, kurang dari 5. 5 tu kat mana? Sebenarnya 5 tu dia ni lah, yang second rule tadi kan. Kita naikkan 9 ni. Naikkan 9 ni jadi 10 kan. Tak boleh letak 10, tekan letak 81000. Jadi ini berubah daripada 1000 kepada 10,000. So tak boleh. Jadi 1 naik atas. So dia akan jadi jawapan dia ialah
90000. Slow ya, tak nak juga. So dia akan jadi 9 9000 ya. Okey. Okey, boleh ya. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, itu nombor bulat. Macam mana pula kalau nombor perpuluhan? Okey, bundarkan 36.87 kepada yang pertama 3 angka berti, yang kedua 2 angka berti. Okey, tengok macam mana. Okey, salah sikit. Nampak. Dan so 3 angka berti, so 1, 2, 3. Macam tadi juga. So selepas tengok rujukan ni adalah 8. Selepas 8 tu ada 7. So 7 tu lebih daripada 5. Jadi 8 tu akan jadi 9. So akan jadi 3. So dia akan jadi 9. So yang depan akan jadi 3, 6, 9, kosong. Kita letak kosong. Letak kosong tak? Okey, kita tak payah letak kosong. Dia macam tu je. 36.9. Okey, kenapa kita tak boleh letak kosong? Kenapa kita tak letak sebagai 36.90? Okey, kosong dekat belakang ni kalau kamu rujuk balik dengan yang kita belajar minggu lepas, kosong tu akan menjadi angka bererti. Kosong di belakang akan menjadi, di belakang di perpuluhan akan menjadi angka bererti. Jadi dia akan jadi 4 angka bererti dan dia akan jadi dikira salah. Okey, boleh. So kita jangan letak kosong. Okey, tengok yang kedua daripada 3. Okey, dia 2 angka bererti. 2 angka bererti. Jadi so angka bererti yang pertama adalah 3, 6 kan. 2 angka bererti. So 2 adalah, ini kita punya rujukan lah. So sebelah dia adalah 8. Bila sebelah dia adalah 8, jadi 6 akan jadi naik. So jawapannya akan jadi 3, 7. Adakah poin kosong-kosong? Atau kita letak 37 saja? Okey, kita tengok macam yang saya kata tadi. Kita kalau letak macam ni, dia akan jadi 4 angka berti. Kita nak 2 angka berti saja. Jadi kita tak perlu letak kosong-kosong. Cukup setakat 37 saja. Okay. 37, 2 angka berti. Okay, boleh. Okey, kita teruskanlah kan. Faham kan? Seterusnya, contoh yang terakhir, contoh 3.
bundarkan 0.00104 kepada 3 angka berarti, 2 angka berarti, 1 angka berarti. Okey, kita masih dalam perpuluhan, tetapi ini perpuluhan yang terlalu banyak kosong-kosong kat belakang. Okey, ini yang selalu menjadi kadang dia pelajar ni pening kan, tak faham. Okey, kita tengok. Okey, rule yang dulu kita dapat ni kan, ni kosong yang di depan tidak bererti untuk perpuluhan kan. Bermaksud angka bererti yang pertama adalah 104. Okey, itu ada 3 kan. 104. Kita tengok 4 sebelahnya ada 5. Samalah macam tadi, kita 4 tu akan jadi naik. Codekan jawapan dia 0.00105. Let's 5 saya. Saya betulkan 5 saya. 5. Susahlah tulis ni. Kita ya. Kita tengok yang bawah. Okey, bundarkan ni kepada 3 angka bererti 2 angka bererti 0.00105. So 2 angka bererti iaitu 1 dan juga 0. Di sebelahnya ada 4. Okey, 4 macam mana? Okey, tapi tengok, okey, saya kata kosong, selalunya sifar tu bukan angka bererti. Okey, kita rujuk balik yang minggu lepas, ingat balik minggu lepas, kalau berada di tengah-tengah, kosong tu berada di tengah-tengah antara 2 digit yang bukan sifar, dia adalah angka bererti. So, kosong ni adalah angka bererti. So, jadi, sebelah kosong tu ada 4. Jadi, akan berubah tak? So, tak berubah. So, macam mana kita nak tulis? So, tulis dia 0.001. Sebelah tu kosong kan? Macam saya kata tadi, kosong yang belakang selalunya kita buang kan, yang untuk perpuluhan ni, sebab dia tak mau kacau dia bilangan angka berarti. Tapi sekarang kamu tengok 0.001 ni hanya ada 1 saja angka berarti. Jadi so kosong yang berada kat sini ni haruslah ditulis sekali. Kalau tak tulis, salah lah. Sebab hanya 31 angka berarti. So, kemudian kosong dekat belakang tu baru akan jadi 2 angka berarti. Ini tak 2 angka berarti kan. Okey, faham kan? Okey, seterusnya tengok yang nombor 3 pula. Okey, kita ada 1 angka berarti. Yang pertama tu lah. Yang nombor 1. 1 angka berarti. Dan sebelahnya adalah kosong. Kosong di bawah 0.55 lah kan. Kosong sebelah kan. So tak perlu ubah. So yang akan ada 0.001 sahaja. Tak perlulah kosong kat belakang. Sebab akan ubah ada punya bilangan angka berarti. So ada 1 sahaja angka berarti. Dia tak 1 je kan. So betul lah. Boleh. Okey. So macam biasalah kan, kalau kita dah boleh faham ni, jadi kita cuba buat practice 2. Sama juga, saya dah letak link dekat bawah description, dekat description tu. Okey, boleh tengok dekat situ dan boleh jawab kan soalan. Okey, sama saja. Okey, cuba jawab Okey, sampai di sini saja untuk kali ini. Minggu ni kita akan sambung pada insyaAllah minggu depan dengan bentuk piawai. Bentuk piawai. Okey, bentuk piawai. Nanti kita tengok macam mana itu bentuk piawai. Okey, terima kasih kerana sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cuba buat soalan tu. Okey, terima kasih semua.